Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Dah 9.40 dah. So sementara tunggu semua rakan-rakan yang lain join, saya on dulu dekat Facebook. Sekejap ya. Mana dah sebenarnya live ni dekat Facebook. Silap. Dekat grup. Okay, jumpa. Sekejap ya, saya nak copy dulu dia punya link. Nak share dekat grup Telegram. FB Live malam ini. Okay, so saya dah share. Kalau sekiranya tuan-puan nak tengok melalui Facebook pun okay. Kalau nak tengok dekat Zoom lagi okay lah. Sebab dekat Zoom senang kita nak diskus senang nak berdiskusi. Diskus. Tekan satu. Okay, so, kita start dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Walaupun indeks tadi terjun sebelah petang, tapi masih lagi bersemangat kan tuan-puan nak belajar kan. Ada yang kecewa. Saya dah tekan rekod dah, dia automatic. Okay, so sebelum kita start, kalau sekiranya boleh dengar saya punya suara dan gambar okey, tuan-puan boleh tekan 1. Tekan 1 untuk suara jelas dan gambar okey. Dekat Facebook pun sama. Kalau sekiranya rakan-rakan dekat Facebook boleh dengar suara dengan jelas dan boleh nampak gambar, boleh tekan 1. Belajar still on, market naik turun yes. Okay, bagus. Okay, saya dah nampak dah semua respon. Okay, cantik. Okay. So kita tengok dulu. Saya nak buka dulu chat. Kita tengok. Seperti biasa kita ikut flow lah. Kita ikut flow. Saya akan tengok index dahulu. Lepas kita tengok index, then kita tengok sectorial index, and then kita tengok counter. Okay, kita tengok counter. Saya buka dulu chat. Saya share chat. Kita buka index. Kita tengok FBMKLCI. Apa yang index buat tadi kan. Kita punya index ni sebenarnya bukanlah unpredictable. Sebenarnya saya dah bagi tahu dah sebelum ni. Memang indeks dalam fasa bearish dan dia kena habiskan dia punya bearish. Okay, dia kena habiskan dulu dia punya bearish pressure sebelum dia naik lagi. Kan? Kalau ikut ni yang monthly punya wave ni dia tak berubah. Okay? Dia memang stay macam ni je. Unless kalau price dah gerak baru dia akan berubah lah nanti. Kan? So kalau tengok index monthly punya chart, dia memang sepatutnya dia kena retrace lah sebab dia dah naik. Dia akan drop untuk buat subwave. Okay, dia akan naik lagi, drop lagi dan naik lagi. Okay, at least dia punya projection dia lebih kurang macam ni lah saya buat. Okay, lebih kurang macam ni. Dia punya projection dia. Oh, tak nampak dia punya body dia. Sekejap saya tu. Okay, lebih kurang macam ni.
Itu dia punya projection dia. Okay. Lebih kurang macam itulah. Okay. So kalau sekiranya indeks drop, itu adalah perkara biasalah. Sebab sebelum dia drop, sebelum dia naik lagi tinggi, dia kena drop dahulu. Tapi kalau tuan-puan perasan, ya, ada sesuatu dekat saya punya lidah. Kalau sekiranya tuan-puan perasan yang monthly punya chart index, nampak tak dia punya bearish punya zone ni? Okay, saya cuba tutup dulu yang lain punya indicators. Saya just tandakan yang bearish punya zone je, zone yang merah ni kan, zone dia punya zone merah. Okay, saya buang dulu semua lukisan, kita masukkan balik zone dia. Zone yang merah ni, nampak tak di sini indeks ni dia dah menguncup kan, dia dah mengembang, itu dia punya maksimum, perkembangan yang maksimum dekat situ kan, and then dia dah mula menguncup naik ke atas. So expected apa yang akan berlaku adalah, okay, kalau sekiranya saya buat lukisan lah, kita buat lukisan sikit dia macam ni, dia akan menguncup lagi, besarnya besar betul dia tu, yang size dia 3. Okay, dia akan menguncup macam tu. Okay, and then dia akan bertembung. So maksudnya dia kuncup tu dah habis lah, maksudnya dah maksimum dia punya bearish zone, then dia akan berkembang balik jadi bullish. So kita tunggu yang inilah sebenarnya kan. So kalau tengok dari segi wave dia naik, dia turun ni yang dia menguncup tu lah. Okay, dia akan naik lagi, turun lagi dan naik lagi. So dia akan, wave dia ni akan kembang macam tu, baru dia akan kuncup balik, macam tu. So ini dia punya projection yang indeks akan naik lagi. Okay, so dia macam coincidentally coincidentally, betul ke sebenarnya English? Coincidentally, apabila indeks merah je, akan ada news yang tak bagus. Okay, itu memang coincidentally, memang macam tu. Ataupun dia either way around lah kan. Sama ada news tak bagus tu menyebabkan indeks merah, ataupun indeks tu merah dahulu sebelum news yang tak bagus tu berlaku. Tapi kebanyakannya dia ada correlation di antara kedua-duanya. Okey. Nanti kalau tuan-puan dah faham macam mana cara nak baca wave, Elliott wave, kita akan nampak sebenarnya wave gerak dahulu, and then dia akan disupport oleh news-news yang akan datang selepas itu. Okey. Itu selalu memang macam tu. Okey. So ini kalau kita tengok indeks lah. Okey. Cuba kita tengok lain-lain punya sectorial index. Kita tengok teknologi kan. Teknologi seperti yang dijangka lah, dia akan drop sikit. Sebab dia dah banyak exit ni kan, dia akan drop sikit. Hopefully dia tak drop banyak lah kan, sebab dia dah berada pada new high dah sebenarnya. Okay. So kalau sekiranya dia drop sekalipun, kita akan expect dia akan naik balik lebih tinggi. Cumanya dia akan lengkapkan dia punya pattern lah. Okay. Kita tak predict bad news tu keluar, tapi bad news tu memang akan keluar apabila wave kena pada bearish punya wave ataupun correction wave, selalunya akan datang dengan bad news. Ada correction wave je akan ada bad news. Okay. So ini yang kita discuss hari tu. Okay, yang kita discuss hari tu, dia akan drop, then dia akan naik balik. Cuma dia punya kedalaman dia drop tu kita tak tahulah, unless kalau tuan-puan gunakan Fibonacci retracement, then boleh tengok. Okay, tapi saya tak tunjuk lah kat sini. Okay, and then kalau kita tengok teknologi punya weekly, masih strong sebenarnya. Okay, dia masih strong lagi, belum ada exit signal yang kuat. Okay, untuk weekly, tapi monthly dah ada. Cumanya kat sini dia dah mula melengkur ke bawah kan, dah ada yang crossover green line, crossover red line tu, dia dah menunjukkan dia dah overbought. Okay, dia dah overbought. So sepatutnya dia akan buat retracement lah. Okay, untuk teknologi punya indeks. Sekiranya dah ada, tiba-tiba ada exit signal, that's mean kena betul-betul hati-hati dah lah. Okay, tapi dia bukanlah bermaksud apabila ada exit signal tu dah habis, dah tamat dah, tak. Dia akan naik balik, cuma akan retrace dahulu dan ambil masa yang lama. Okay, kita tak tahu lah berapa bulan lah dia akan buat retracement tu. Kalau tengok cup and handle ni memang macam ni lah, dia punya bentuk dia kan, X to X. Okay,
So kalau sekiranya tuan-puan ada mana-mana saham-saham teknologi, tengok kena perhati betul-betul lah dia punya sectorial index tu. Kalau sectorial index dah mula buat correction, kena hati-hatilah. Okay, kena hati-hati. Macam healthcare kan dah buat correction. Okay, kita tengok selepas teknologi dia ada healthcare. Okay. Healthcare seperti yang dijangka, dia akan meneruskan lagi dia punya correction dia. Kita bagi retracement lah kan. Kalau correction ni betul-betul dibuat wave 2 dengan wave 4. Tapi ini consider wave 4 lah. Consider wave 4. Cumanya kalau tuan-puan nak tengok berapa jauh dia correction, kena tarik Fibonacci. Okay, saya tak tunjuk lah kat sini. Okay, nak belajar Fibonacci, tengok dekat YouTube banyak. Okay, banyak. Ada orang share banyak. Kena rajin tengok-tengok je. So, seperti yang kita expect lah, dah ada exit signal, memang dia akan drop. Okay, memang dia akan drop. Dia bukan magic, dia adalah cycle of chart. Okay, bila dah extreme top, dia akan drop, akan cari dia punya bottom dia. Okay, once dia dah masuk area oversold, dah habis area oversold, baru dia akan naik balik. Dia macam tu. Itu adalah chart punya cycle. Okay, kalau macam tuan-puan belajar kan accumulation distribution, ada macam tu. Sini accumulation, sini markup phase, sini distribution, sini markdown punya phase. Yang ni yang kalau sekiranya kita belajar Wyckoff punya ni kan, Wyckoff punya cycle tu kan. Macam ni lah sebenarnya. Accumulation, markup, distribution, markdown, and then akan ada balik accumulation, baru dia akan naik balik. So every time ada accumulation, kita akan nampak akan ada area of oversold. Okay, oversold area, dan dia akan lama, dia akan kita panggil apa dia akan ambil masa yang panjang lah untuk berlakunya collection. Ataupun dia ada beberapa istilah sebenarnya selain daripada accumulation. Ada orang panggil consolidation pun sama jugalah. Yang penting kawasan itu adalah kawasan di mana berlakunya collection. Ada accumulation, ada consolidation, ada collection. Mana-manalah tuan-puan nak guna istilah mana satu terpulang. Cumanya kena faham cycle lah. Macam mana cara kita nak tahu dekat mana area consolidation, dekat mana area distribution? Kita kena tengok candle. Okay, kita kena tengok candle. Dia ada a group of candle, and then dia ada juga individual candle. And then dia kena ada confirmation. Kita kena confirmkan dengan volume. Okay. Tapi kalau dah tengok candle punya pattern pun dah nampak, then should be okay lah. Okay. Untuk healthcare saya expect dia akan drop lagi. Sehinggalah dah muncul extreme bottom punya signal. Okay. Kita cuba tengok weekly pendek sikit. Kalau tengok weekly, saya buat macam ni lah. Kalau tengok weekly, sekejap saya naikkan gambar ni. Kita tengok weekly. Nampak tak dia dah menguncuk ni kan? So kita expect dia akan menguncuk macam tu. And then dia akan drop lah. Dia akan drop. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 drop. Then dia akan naik balik. So dia kena habiskan dia punya red zone ni. Red zone ni macam ni. Kalau lebih kurang macam tu lah. Bila habis red zone ni, kita kena tengok dekat mana berlakunya oversold area, ataupun kita kena tengok dekat mana adanya extreme bottom punya signal. Kalau dalam indikator ni, extreme bottom punya signal, kita akan nampak dekat sini. Yang ada dot warna merah dan hijau ni. Itu adalah extreme bottom punya signal lah. Kalau extreme top punya dia macam ni. Ni extreme top. Dia ada dot yang kuning dan dot merah. Tapi paling senang kita nampak dia ada apabila keluar exit signal tu, memang kena exit dah lah. Okay. Ataupun kalau sekiranya tuan-puan tengok candle. Okay. Tengok candle, dan saya suka pasang yang ni. Saya suka pasang ZZ2 ni kerana kalau saya pasang ZZ2 ni, kita boleh nampak lebih jelas. Saya cuba mute dulu semua. Okay. Kalau kita pasang ZZ2 ni, ZZ2 punya indikator ni kan, kalau saya tutup yang lain, okay, saya tutup yang lain, ZZ2 ni dia nampak lebih jelas dia punya perubahan trend dia. Macam mana cara dia adalah, kalau sekiranya tuan-puan perasan, selagi mana dia berada dalam selagi mana adanya arrow yang warna putih ni, itu menunjukkan strong trend, strong uptrend. Okay? Macam ni kan, strong uptrend. Macam ni strong uptrend. Tapi apabila berlakunya
reversal candle dan di follow by dia punya reversal down reversal down signal. Dia menunjukkan reversal lah, maksudnya dah berlaku reversal ke bawah. Okey. Ni. Ini ada satu dekat sini tapi dia ada reversal ni balik. Ni pun ada satu and then dia buat reversal balik and then dia drop balik dekat situ. Okey. And then dekat sini dah ada dah start dah. Tapi sekarang kita dah nampak dia lebih banyak kan. Apabila banyak macam ni kena hati-hatilah, dia akan lagi banyak lah. Okay, dia akan lagi banyak. Sehinggalah area oversold ni habis dan akan berlakunya persilangan di antara dua garisan. Sama ada garisan hijau tu bersilang ke atas garisan merah. Dan kita akan nampak telur ikan ni warna kuning-kuning, telur ikan ni dah mula tamat. Maksudnya telur ikan tu dah habis. Dia akan tamat dah lah area oversold. Dia akan mula jadi telur yang warna merah. Okay. Kalau oversold telur kuning, overbought telur merah. Daripada oversold area akan naik jadi overbought area. So kalau kita nampak cycle dia, ni adalah accumulation lah kan, dia mark up and then sini adalah distribution, dia mark down and then dia akan masuk balik accumulation balik then dia akan naik balik. Itu Wyckoff punya cycle lah. Kalau dari segi wave lain lah kiraan dia. Okay, kita boleh nampak lah wave kosong dekat mana situ, wave 1 dekat mana, wave 3, wave 4. Kalau tengok healthcare punya index dia dah wave yang keempat. So tunggu je. Apabila tamat je wave yang keempat, then dia akan masuk wave kelima yang sepatutnya lebih tinggi ataupun lebih jauh lah naik dia punya kenaikan dia dari segi ketinggian lah. Okay? Dia akan naik lebih tinggi daripada wave 3 tapi dari segi kepanjangan dia sepatutnya dia tak akan lebih panjang lah daripada wave 3 tapi kita expect dia akan lebih tinggi lah dari segi harga. Okay? Dari segi harga. Okay, setakat ni boleh follow tak? Kalau boleh follow tekan 1. Kalau boleh follow apa yang saya share, apa yang saya cerita, tekan 1. Kita nak tengok respon. Kok ada yang dah tertidur. Okay, rakan-rakan kat Facebook pun boleh respon juga. Okay. Kalau boleh follow, tekan 1. Okay, so okay, ramai faham apa yang saya cerita. Alhamdulillah. So kita tengok indeks yang seterusnya iaitu okay, kesimpulan daripada apa yang kita discuss sekarang adalah sekiranya indeks kan, sectorial index tu menunjukkan dia bearish, memang expectedly lah kan, kita expect yang counter-counter yang berada dalam indeks tersebut akan follow lah. Okay. Macam healthcare bearish. So counter-counter yang berada dalam healthcare mostly akan bearish. Okay, mostly akan bearish. Tapi still kita kena tengok jugalah. Okay, still kita kena tengok juga individual counter tu macam mana. Baru masuk pasti sama-sama, tak ada masalah. Nanti boleh tengok balik dari awal lah. Okay. Boleh tengok balik dari awal. Okay. So kita tengok sectorial index yang kedua. Kita tengok energy pula. Energy nampak macam dia tak nak buat kenaikan kan. Tapi macam malu-malu kan. Okay. So, apa yang berlaku dekat energy? Kenapa dia macam malu-malu? Kenapa dia macam malu-malu? Okay. Saya cuba tutup dulu lukisan dia ni. Kita cuba masukkan, bukan pula. Cuba saya masukkan 3S UTC. Kalau tuan-puan perasan, ini yang weekly punya chart lah kan. Saya tandakan dulu dia punya zone-zone dia ni. Okay, saya tandakan dahulu. Ini dia punya red zone untuk energy punya sektor. Okay, lama dah saya tak buat kotak-kotak ni kan. Sebelum ni saya rajin je buat kotak-kotak ni. Okay. Saya buang dia punya channel. Kita buang semua lukisan yang ada lah. Saya buat balik. Okay, ini adalah red zone ataupun bearish area untuk energy punya sektor. So apa yang kita nampak sekarang, dia dah tamat lah kalau kita boleh cakap kan. Dia dah tamat red zone. Okay, dia dah tamat red zone. Dia dah kuncup dah. Okay, nampak kat sini. So kalau sekiranya tuan-puan pasang satu lagi indikator iaitu ZZ2 ni, kita dah nampak dah automatic dia punya support dengan resistance tu kan. Saya tutup dulu 3S UTC. Kita dah nampak dia dah buat low, dia buat high, dia buat higher low dan sekarang dia buat higher high. Cumanya sekarang walaupun dia dah menunjukkan yang dia dah berada dalam trend yang menaik, kita dah boleh buatlah lukisan trend dia kan. Dia punya trend dia sepatutnya memang dah silap. Saya kena ambil channel. Okay, ni channel.
Oh, memang channel. Okey. Sepatutnya macam tu. So ini adalah trend dia lah. Okay. Ini adalah trend sekarang. Apa yang berlaku adalah dia hampir-hampir je cecah dia punya apa channel trend dia. Okay. Uptrend. Tak cecah tapi hampir-hampir, then dia dah ada exit signal. That's why apabila ada exit signal, dia boleh buat correction lah. Okay. Dia dah boleh buat correction. So kalau tuan-puan perasan, saya tutup balik semua lukisan yang ada. Kita ambil ni, kita contoh-contoh sikit lah. Okay. Nampak tak dia punya arrow yang warna putih ni? Apabila habis je arrow putih, dia akan ada arrow merah kan? Ini ada sikit arrow merah. So ini consider dia drop. And then sekarang dia dah arrow putih dan dia dah mula balik arrow yang warna merah. So kalau bermula balik arrow yang warna merah ni, kita akan nampak dia akan drop balik. Okay? Dia akan drop balik. Dindong. Tapi sepatutnya dia tak akan drop sampai ke sini. Sebab ini adalah low, ini adalah high, ini adalah higher low kat situ kan. Okay, higher low kan. Sini adalah higher high. Sepatutnya dia akan buat dekat area sini, dia akan buat higher low and then dia akan naik balik. Okay, dia akan naik balik buat higher high. Itu yang expected lah kalau sekiranya bila dia dah betul-betul bertukar trend lah. Okay, kalau kita dah tengok dia punya trend ni, macam tu kan, dia punya trend dia kan. Dia punya channel dia menaik kan. Okay, channel dia menaik ke atas. Ini adalah energy. Cumanya sekarang disebabkan oleh exit signal tu dah muncul, kita expect dia memang akan drop. Okay, kita expect dia akan drop. So, walaupun ada macam kalau tuan-puan nampak energy sector macam tiba-tiba ada kenaikan sikit-sikit kan. Sebenarnya generally dia dalam fasa penurunan. Kalau daily chart dia naik turun macam tu, tapi dia naik turun ke bawah. Okey, dia naik turun ke bawah. Okey. So kena hati-hatilah. Okey, kena hati-hati. Dia naik turun ni ke bawah. Okey, ke bawah. So kena hati-hati. That's why saya suka gunakan weekly punya chart. Kalau weekly chart kita nampak dia punya general trend dia macam mana, dia nak pergi ke mana. Okey. Ada siapa-siapa pegang counter energy? Counter energy ni pun kena pilih. Jangan beli counter-counter yang rugi kan. Macam SAP memang obviously counter rugi kan. Tapi itulah. Kalau kita tak kaji company tu, kita tak tahu dia ni untung ke rugi kan. Last bila tu yang masa saya share sebelum tu, saya cakap, Peter Lynch cakap, if you buy a stock, you have to know the company behind. Kalau kita nak beli sesuatu saham, sekurang-kurangnya kita kena tahulah sedikit latar belakang syarikat tersebut. Untung ke, rugi ke kan. Okay, sekurang-kurangnya kita tahu the company tu bukan company yang rugi lah. Okay. Sebab kalau company yang rugi, in the long run dalam jangka masa panjang, dia memang akan slowly drop. Okay, slowly. Sebab kalau sekiranya tuan-puan tengok balik, dia punya formula untuk kira kita panggil sebagai financial formula, saya letak sikit kat sini lah. Jadi saya dah share banyak kali dah sebenarnya. Asset dia adalah bersamaan dengan shareholder equities. Kita naik ke atas pula. Equities plus liabilities. Okay, tu. So, aset bersamaan dengan saham tambah dengan hutang. Okay, tambah dengan hutang. Kalau hutang meningkat, basically harga saham akan menurun lah. Okay. Ataupun kalau aset menurun, harga saham akan menurun lah. Okay, macam tu lebih kurang. Okay. Ataupun kalau kita terbalikkan, aset tolak liabilities sama dengan saham. Shareholding equities. Tu macam tu lebih kurang. Okay. Tapi yang ni kena belajar detail lah sebab dia ada formula-formula lain kan, sebab dia punya financial ratios tu kan. Apit. Apa khabar Apit? Apit lama tak follow live. Okay. Kita dah live ni kan, saya ingat saya ada rekod kan setiap kali saya live. Ini adalah recording yang ke-20.
25 25 ke 26. Dah banyak kali dah kan. Okay, so untuk energy sector 26. Okay, untuk energy sector dia dah ada exit signal, so dia akan drop. Okay, dia akan drop lagi. Dia akan drop. So sampai mana dia nak drop, tunggulah sampai dah habis dia punya oversold, then dia akan naik balik. Okay. 0.035. Okay. Okay. So kita tengok construction. Construction pun sama dengan pattern energy. So dia dah mula drop. Kita expect dia akan drop lagi lah. Okay. So mungkin dalam sepanjang bulan Januari ini kita akan berhadapan dengan bearish punya sentiment. Sebab generally, okay, healthcare drop, construction drop, energy drop, apa lagi kita dah tengok tadi. FBMK LCI drop, teknologi drop, healthcare drop, energy drop, construction pun drop. Okay, kita tengok satu lagi plantation. So kalau sekiranya tuan-puan ada modal, okay, ada modal, masa inilah masa terbaik untuk cari stok-stok yang very strong fundamental. Okay, very strong fundamental ataupun dia punya value dia tinggi lah. Okay, ataupun kita panggil wonderful company. Hari tu saya nak share kat dalam group. Semalam kita ada live kan dekat group. Saya nak cakap benda ni sebenarnya. Buy a wonderful company at a fair price or buy a fair company at a wonderful price. Okay, ini yang Warren Buffett cakap. Kenapa kita kena belajar valuation company? Sebab kita nak target company-company yang wonderful company. Tapi kita nak beli at a fair price. Kita tak nak, kita cuba nak elakkan a fair company at a wonderful price. Cuba kita nak yang high net worth punya company lah. Lebih kurang macam itulah. Okay. And nanti yang ni saya akan ulas dalam topik value investing. Tapi itulah, ambil masa sikit lah untuk saya get ready dan sebagainya. Okay. Plantation jangkaan dia macam mana? Okay. Kalau sekiranya tuan-puan rasa plantation akan naik, tekan 1. Kalau tuan-puan rasa plantation akan turun, tekan 2. Cepat kita tengok siapa lagi banyak. Siapa cakap naik, tekan 1. Siapa cakap turun, tekan 2. Saya nampak banyak 2 ni. 1 pun banyak jugalah. 2. Okay. Banyak cakap naik. Banyak cakap naik. 2 pun banyak juga ni. Macam almost 50-50. Okay. Dekat Facebook ramai cakap naik. Dekat Zoom ramai cakap turun. Okay, kita tengok. Kenapa dia naik, kenapa dia turun dari segi teknikal lah kita buat. Okay. So saya tengok dulu. First kita buat channel. Okay. Kita buat downtrend channel dulu. Dari sini kan. Dia punya starting, dia punya highest price dia kat sini. Okay, itu dia punya highest price. Dari sini dia dah buat highest lah kan. And dia buat low kat sini. Dia buat high. Dia buat lower high, dia buat lower low. Okay. Dan sekarang dia nak buat high. Tapi adakah dia nak buat higher high ataupun dia nak buat lower high? Cuba kita buat dia punya trend. Okay, cuba kita buat dia punya garisan dia. Lebih kurang macam tu lah. So untuk nampak lebih jelas, saya tutup dia punya tu. Okay. So apa yang berlaku? Apa yang berlaku sekarang? Sini dia dah buat sedikit channel menaik. Panjang sangat lah channel ni. Dia macam saluran selari ni dia tak putus. Macam mana nak bagi saluran selari ni pendek? Nak kena edit sikit ni. Kat mana ya?
Setting. Panjangkan garisan kanan, panjangkan garisan kiri. Okey, dapat. Okey, so sini dia dah buat macam tu. Okey. Adakah dia akan break? Adakah dia akan break? Kalau sekiranya dia berjaya break dekat sini, then dia akan naik. Kalau dia tak berjaya break, dia akan drop balik. Tapi kalau saya tengok dekat dia punya overbought punya area ni, dia dah mula drop, dia dah mula overbought tau. Dia dah mula overbought dan dia dah mula drop ke bawah. Tak sempat nak cecah kat sini. Okay, tak sempat nak cecah kat sini. So dia akan drop dulu. Cumanya satu lagi dia masih dalam bullish zone lah, masih atas daripada midline lah. So mungkin most probably dia akan buat reversal kan. Most probably dia akan buat reversal. Okay, cuma kalau tengok channel ini, dia masih dalam uptrend. Okay, dia adalah minor uptrend dalam major downtrend. And then dia punya confirmation dia adalah sekiranya ada satu candle yang berjaya break dia punya downtrend channel ni, yang long term downtrend channel ni berjaya break, then baru dia akan naik. So agak logik lah kalau tuan-puan jawab 50-50. Maksudnya separuh daripada tuan-puan jawab satu akan naik dan separuh jawab dua akan turun kan. Kita kena ada confirmation lah. Okay. And then kalau tengok dari segi indicators, dia ada entry signal tapi tak ada exit signal lagi. Kalau saya personally saya nampak dia akan meneruskan kenaikan lah. Okay, dia akan meneruskan kenaikan. Cuma dia kena ada volume yang kuat lah. Sini tak nampak volume. Okay, dia kena ada volume dan kuat, yang kuat, dan dia kena ada kita panggil apa, catalyst. Okay, plantation sector kena ada catalyst yang bagus untuk dia buat kenaikan. Okay, catalyst ni macam-macam lah. Contoh kalau let's say negara-negara luar menambahkan lagi jumlah import kan, ataupun negara kita berjaya tambah lagi pasaran luar kan. Contoh mungkin boleh jual ke Arab Saudi ke kan, boleh jual dekat Turki ke kan. Mana tahu orang-orang Europe pun mula nak ambil balik minyak sawit. Banjir pula kan. Itulah tu. Mungkin catalyst yang tak bagus lah banjir. Ada exit signal? Tak ada. Kalau tengok weekly belum ada. Daily saya tak sure. Sekejap kita tengok. Daily pun belum ada exit signal. Okay, daily pun belum ada. Cuma daily dia short term uptrend lah. Okay, daily short term uptrend. Dah oversold lah untuk daily. So sepatutnya akan naik lah. Okay, kalau saya nampak daily, high chances dia akan naik. Okay, clearly banyak signal downtrend. Long term nampak downtrend lah. Short term nampak dia akan naik. Kalau sekiranya berjaya break garisan ini, then dia akan naik. Okay, macam tu. So kita hanya boleh buat expectation je lah. Kita tak tahu for sure dia nak jadi macam mana. Okay. Cumanya kalau sekiranya tuan-puan ada dalam plantation punya sektor, dia masih okey. Okay, dia masih okey. Dia tak ada yang clear signal yang dia akan terjun kau-kau, tak ada lagi. Okay, dia tak sama dengan energy. Kalau kita tengok energy kan, sekali tengok kita dah tahu dah dia akan terjun. Okay, sebab dia dah ada exit signal kan. And then sini pun dah mula drop macam tu. So sekali tengok kita dah nampak yang dia akan terjun. Okay, kalau construction, construction lagi lah. Nampak sebatang candle ni pun dah memang obviously dia akan terjun kan. Kalau healthcare ni memang kita dah nampak dah siap-siap. Sebab dia dah lama dia downtrend kan. Dia just nak continue je downtrend. Cuma plantation ni macam ni. So masih nampak ada harapan lagi untuk dia naik lah. Nampak dia punya channel tu masih lagi nak menaik. Okay, dia adalah potensinya. Baru je lepas re-entry signal kat situ kan, tak ada lagi exit signal, sepatutnya dia akan naik lagi lah. Okay, sepatutnya dia akan naik lagi. So kita tengok next. Macam tak sempat discuss counter ni. Discuss index je lah. Nanti next lah kita buat sesi next untuk counter-counter. Okay, discuss index pun dah lama kan. So okay, dari segi property pula, kita tengok property.
Sama juga. Okay, property pun ada exit signal. So nampak gayanya bulan Januari ni bearish lah Januarish. Januarish. Tapi most probably kalau Januari bearish macam ni, mungkin bulan Februari dia akan fabulous. Fabulish. Okay. Exit, drop, 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 drop. So expectation macam mana? Macam ni lah, exit, drop, 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 drop. Macam tu. Okay. Property Ewin Pacak. Ewin property Alamak, saya dah buang dia punya tadi lukisan tadi. Masukkan balik. Okey, saya nak buang ini je. Okey. Cumanya walaupun dia akan drop, kita buat channel dia. Kita buat channel dia kan. Sepatutnya channel dia macam tu. Dia akan bergerak dalam channel, dia akan drop sampai sini, then dia akan rebound. Kalau sekiranya dekat sini, which is bulan Mei, kalau tengok kat bawah tu, kalau tuan-puan tengok kat bawah, bulan Mei, dia break dan dia akan naik lagi. Tapi tak tahulah betul-betul ke tak ni. Ini just projection je kan. Kita just tengok je possibility apa yang boleh berlaku lah. Tahu dah tak Syariah? Tak tahu. Kena check nanti. Okay. So macam tu. Kalau tuan-puan ada dalam properties, expectation dia adalah dia akan drop lah. Okay. Expectation dia akan drop. Generally lah generally counter index yang menghasilkan index properties. Tapi kena tengok juga individually counters sebab tak semua counter yang memang sebiji follow index. Ada yang melawan arus, okey, ada yang melawan arus. So macam biasalah, okey. Okey, kita tengok finance. Okey, apa yang berlaku dekat finance sama juga, dah ada exit signal dah put, so sepatutnya dia akan drop lah. Sini pun dah overbought, so dia akan drop. Dia akan drop. Daripada entry signal yang kita discuss hari tu, dia dah naik tinggi kan. Dah berapa persen dekat situ, then sepatutnya dia akan drop lah. Sebab memang harga akan bergerak dalam bentuk zigzag kan. Dia akan bentuk zigzag naik dan turun, naik dan turun. Itu normal. Okay. Dan kejatuhan ni adalah normal lah sebab dia dah naik tinggi, dia akan drop. Tapi dia tak adalah akan drop sampai bawah ni. Dia akan drop, dia akan buat higher high lah. Dia akan buat higher low lah. Okay. Sini dah low, high, higher low, higher high, dan dia akan buat another higher low lah. Mungkin area-area sini. Okay. Walaupun dia break yang ini, which is current support, nanti dia akan jadi current support. Supposed to be dia tak akan break yang inilah. Okay. At least paruh ke dia akan drop, baru dia akan naik balik. So akan ambil masa lah. Finance. Okay, kita tengok consumer. Okay, consumer agak menarik. Sebab consumer baru break je dia punya downtrend channel. Betul ke tak channel ni? Saya buat ni. Kan channel ni tak betul kan? Kadang kita macam iya je kan. Sebenarnya tak break pun. Betul lah. Okay, dia dah break. Tapi dia masuk balik. Dia dah break, dia dah masuk balik. Ni pun nampak overbought kan. So dia akan drop balik. So daripada yang kita discuss hari tu, entry signal dia dah naik tinggi. So sepatutnya dia dah buat correction lah. Okay, dia akan buat correction. Beberapa wave. Then baru dia akan naik balik. Kalau sekiranya tuan-puan buat channel dia punya channel dia lebih kurang macam ni lah. Okay, itu dia punya channel dia lah. Dia masih berada dalam minor uptrend channel, dalam major downtrend channel. So sepatutnya dia akan naik. Okay, sepatutnya dia akan naik. Mungkin dia akan drop sikit. Beberapa candle baru dia akan naik balik. Okay, itu untuk consumer product tu. Orang cakap consumer product sekarang ni dalam sentiment nak Chinese New Year kan. Bulan Februari nanti Chinese New Year kan. Bolehlah tengok-tengok lah kan. Sebab dia belum ada, kalau saya tutup semua, okay, kalau saya tutup nampak dia belum ada dia punya candle reversal down. Okay. Ini candle reversal up kan. Candle reversal up. Kat sini dah candle reversal down. Dan sekarang dia dah mula candle reversal up balik. Cumanya kita tak nampak lagi yang sekarang ni dekat sini. Kalau dekat sini ada candle reversal down, tiba-tiba kat bawah tu, dia akan drop lah. Dia akan drop. Dia akan drop. Macam tu. Tapi tak nampak lagi. Okay, tak nampak lagi. Hopefully tak adalah. Okay, so kita tengok industrial product. Sama.
Okay, mostly lah semua sectorial index memang drop. That's why expectedly sepanjang bulan Februari ni mungkin akan lemau lah sikit. Okay, index pun akan drop apa semua kan. Dah banyak sangat dah exit signal ni daripada yang kita dah discuss hari tu kat sini. Kat sini ke kat sini ya, tak ingat. Tapi kita dari beberapa bulan lepas kita dah discuss kan. So sepatutnya dah termasuklah ni sekali ya. So dia dah mula ada candle reversal down, sepatutnya dia akan meneruskan penurunan lah. Okay. Kalau macam ni saya tak perlu tanya dah, memang tuan-puan pun dah nampak dah kan yang dia akan drop. Sini pun dah ada oversold di sini pun dah ada overbought area kan. Cuma kalau kita nak tahu dekat mana dia akan drop, kita buat channel lah. Kita buat channel, once kita dah buat channel kita tahulah kat mana sepatutnya dia akan drop. So dari sini dia akan drop at least sampai situ. Okay, dia akan drop sampai situ, then dia akan rebound. Itu expectation lah, tak semestinya betul. Cuma berdasarkan kita punya apa ni, conteng-conteng tu biasanya macam tu. Okay. Okay, even transportation pun sama. Dia dah hari tu dia dah break dia punya downtrend channel, dah naik tinggi dah pun. Dah banyak ada exit signal, then dah mula drop. So sini pun dah mula ada signal drop yang kuat. Saya expect besok minggu depan kot ataupun minggu ni lah kot kan. Dia bila dia drop sikit lagi, dia akan ada dah dia punya candle reversal down. Yang arrow yang warna merah tu drop ke bawah. Okay. Situ pun dah ada exit signal tu kan. Kan nampak exit signal tu kan. So dia akan drop lah, dia akan drop. So berapa wave dia akan drop? Tu nanti tuan-puan kena kira lah. Okay, berapa wave dia akan drop. Dah habis dah. Sentiment transportation dah habis dah. KTB tu tak naik dah. KTB kan PM17 pun boleh naik. Dahsyat betul kan dia punya penangan dia kan. Telecommunication. Kita tengok telecommunication pun sama. Okay, ada exit signal, so sepatutnya expectedly dia akan drop lah. Okay. Hari tu seronok je kan naik. Sekarang ni semua dah drop dah. So that's why kita kena tahu sedikit berkenaan dengan index. Once kita dah tahu generally index drop, then kita tak adalah excited sangat nak masuk kan sekarang. Kecuali once kita dah kecuali kita contrarian, maksudnya kalau sekiranya kita adalah value investor. Okay, kalau kita adalah value investor, kita faham secara detail nilai sesebuah syarikat, kita dah kaji dah dia punya value dia macam mana. Okay, kita dah kaji value dia, kita dah tengok dia punya business dia macam mana kan, kita dah tengok management dia macam mana, dan kita dah tengok financial dia macam mana kan. So once kita dah kaji semua dan kita dah decide dia punya intrinsic value dan sebagainya, and dia punya future prospect dia macam mana, masa itulah untuk kita cari counter-counter yang ada value. Okay. Ada satu quote dalam pasaran saham ni, apa tu dia cakap, nowadays people know the price of everything but the value of nothing. Dia ni merujuk kepada value investing lah kan. Maksudnya kita tahu semua saham, kita tahu harga ni. Tapi bila kita ditanya tentang value syarikat, kita tak tahu apa nilai syarikat. Okay? So kena belajar lah. Kena belajar. Dia tak akan datang percuma lah. Okay. Telecommunication pun sama. Ada exit dan dia akan drop. Ni macam tak sempat ni. Kejap lagi saya nak stop awal. 10.30 saya nak stop dah sebab besok saya kena outstation. Outstation lah sangat. Saya nak keluar jap je. Okay, kita nak tengok apa. Utilities. Okay. Utilities pun dah menunjukkan satu signal yang kuat untuk drop. Okay. Dah ada sebatang dia punya candle merah ni. Then dia dah ada dia punya candle reversal down. Signal kat situ. Sini pun dah bearish. Dah mula drop below midline dia. So akan drop dululah. Tak tahulah berapa jauh dia nak drop kan. Tak tahu sama ada dia nak break ke tak. Tapi most probably saya nampak dia akan break lah. Okay, dia akan break lah kat sini. Sekejap kita cuba ni. Kalau kita buat channel dia macam tu. Tu channel dia. So dah break dah pun. Okay, dah break dah dia punya downtrend. Uptrend channel. Lower channel. Okay, dia dah drop dah. Okay, dia dah drop ke bawah dah. So apa lagi kita nak tengok. Dah habis.
Habis dah. Okay, dah habis dah untuk ni. Okay, setakat ni okey ke? Boleh faham ke? Kalau faham tekan 1, kalau tak faham tekan 0. Boleh faham tak apa yang kita discuss pada malam ini? Takut saya cerita, saya sembang seseorang je kan. Faham tekan 1, tak faham tekan 0. Okay. Okay, setakat ni okey. Okey, cantik. Tak ada angka kosong alhamdulillah. Okey. So, saya cuba tengok dulu 1-2 counter yang dalam grup Zoom. Ada 5 minit je lagi sebab 10.30 saya nak stop. So, nak tidur awal sikit lah. Okay, Tuan Reza ada tanya PMH holding ni Haji. Sekejap kita tengok. Jangan tanya banyak sangat, counter memang tak sempat ni. 5 minit je. Okay, 5 minit je. PMH holding. Tak apa, nanti kita akan buat sesi lain untuk discuss counter. Okay, kita discuss counter. Okay. PMH holding, kalau tengok dari segi weekly chart, dia cantik. Weekly chart cantik. Dia betul-betul rebound atas dia punya support. Okay. Sini dia punya support kan. Dia dah buat low, high, higher low, higher high kat sini dan higher low. Okay. Ini adalah higher low. Sepatutnya dia kena buat higher high dekat atas itulah. Sepatutnya lah. Kita tengok daily dia. Daily pun okay sebab dia dah buat new high. Okay. Ini high, ini low, high. Higher low, sepatutnya dia akan buat higher high lah. Okay. Untuk short term, okay. Untuk short term, okay. Walaupun ada exit signal ni, saya expect dia akan naik sikit lagi lah. Dia akan naik sikit lagi, baru dia drop. Okay. Dia akan naik sikit lagi, baru dia drop. Cuba kita tengok dia punya zone. Kalau tengok 3SUTC, okay, ini 3SUTC kan. Kalau tuan-puan perasan, saya boleh tandakan dia punya bearish punya zone dekat sini. Okay, ini dia punya bearish zone. Sepatutnya bearish zone dia punya dia punya bearish zone dah tamat. Okay, sepatutnya. That's why dia dah buat kenaikan tu kan. Sepatutnya dah tamat. So kalau sekiranya tuan-puan nak tuan-puan boleh decide lah, saya tak boleh bagi advice. Tapi kalau berdasarkan technical analysis, dia dah habis dia punya bearish punya zone, so dia akan mulakan bullish zone yang baru. So boleh decide sendirilah. Okay. Kena consider lah risk risk reward ratio dan sebagainya. Ajia okay. Ajia masih cantik, dia dah habis dah kesan daripada exit signal tu yang ini dan dia dah mula buat kenaikan. So saya nampak dia akan meneruskan lagi dia punya kenaikan sebab dia masih strong bullish. Okay. Dia masih strong bullish. Nampak tak ni? Dia masih strong bullish. Okay. Di sini pun dah menunjukkan dah habis kan. Dia punya oversold area kan. So, masih cantik lah. Okay. Kita tengok Ewin. Tadi ada tanya Ewin kan. Ewin cantik. Daily chart dia cantik. So ini adalah permulaan kepada new reversal up signal. Okay. Sini dia buat sideways sikit kan. Tapi dia masih strong bullish area. Okay, masih strong bullish kan. Masih strong bullish. Cuba tengok weekly. Weekly pun okay sebab weekly dah habis dia punya red zone. So, weekly dah masuk green zone. Sini pun nampak masih strong. Okay. Tawin je saya tengok Tawin. Tawin dah tak syariah dah. Okay. Tapi walaupun dah letak syariah dah ada candle reversal down lagi kan. So dia akan drop lagi lah kalau macam ni. Dia akan drop sampai habis dia punya oversold area dan baru dia akan naik. Okay. EMA dalam 3SUTC EMA berapa? Itu nanti saya cerita dekat grup lah. Ada penerangan kalau sekiranya tuan-puan buka dekat sini. Bukan, dalam video syllabus. Cari dekat video syllabus punya channel. Okay. Type je video. Type video. Akan ada ni channel video indicators. Channel video indicators ni tuan-puan boleh tengok
apa ni, video-video tentang indicators dekat situ. Okay. Untuk ahli group sahajalah, ahli group sahaja. Okay. Selain daripada ahli group tak dapatlah open. Okay. Saya tengok 1-2 counter lagi dan kita stop. Technet masih drop. Belum habis lagi kesan daripada exit signal ni. Banyak ni kan daripada exit signal. So belum habis. So dia akan drop lagi. Okay. Ni pun belum habis lagi oversold area dia. So expectedly dia akan drop lagi lah kalau macam ni. QES ni saya nampak dia temporary je ni. Dia punya retracement ni. Temporary je. Okay. Temporary. And then lepas ni dia akan sambung. Sebab nampak slowly dia menaik tu kan. Dia punya low, higher low kan. Itu sebenarnya tanda-tanda yang cantik sebenarnya. Okay. Vivocom sikit je lagi nak habis dia punya red zone. So hopefully dia tak sambung lah. Red zone dia ni kan dia dah nampak menguncup. Obviously dia akan kuncup lah. Cuma tunggu sikit lah. Dia akan sideways dulu sikit. And then baru dia akan masuk green zone. Okay. Kita tengok Enix apa cerita? Enix tadi dah naik tinggi kan. Dia dah naik tinggi sampai 41.5 sen. Okay. Dan saya dah TP tadi pada 40 sen. Saya TP 40 sen tadi. Generally dia akan naik lagi. Okay, generally dia akan naik lagi. Tapi saya punya strategi short term, so that's why saya keluar dululah. Okay, saya dah secure profit. Dah secure berapa yang saya nak. Saya dah secure, saya dah dapat. That's why saya keluar dululah. Okay, kalau dia nak naik lagi next time tu, kita cari peluang lain lah. Tak ada masalah. Banyak lagi counter-counter lain kan. Tapi yang bagusnya adalah dia belum ada clear exit signal untuk daily. Cuma for hourly dah ada exit signal. That's why dia drop dulu kan. So dia kena habiskan ni. Exit signal for hourly ni dia kena habiskan dulu. Kena tunggulah. Tunggu habis kesan daripada exit signal tu. Habisnya tu baru okey. Selagi mana tak habis tu dia akan drop lagi lah. MQTech saya nampak dia masih dalam channel. Cuma slow lah. Dia masih sideways je kan. Sideways je, tak nampak lagi dia nak pergi mana. Tak strong. Okay, dia tak strong. Dia tak strong dia nak pergi mana. Sekejap dia ada candle reversal up. Sekejap candle reversal down. Sekejap candle reversal up. Sekejap candle reversal down. Tak tahulah dia nak pergi mana. Tapi kalau nampak dari segi wave dia dah berada pada wave yang keempat. So tunggu je lah. Habis wave 4 dan dia akan buat wave 5 lah. So bersabarlah. MQTech weekly wave 4. MSM gula kan. MSM kalau tengok weekly dia cantik sebenarnya. Weekly dia dah lama sangat bearish. So sekarang dah menguncup. Okay, dia dah menguncup dah. Dah nak habis dah dia punya bearish ni. Kalau counter macam ni okay, boleh monitor lah. Okay, tuan-tuan boleh monitor lah. Daily dah habis dah dia punya bearish zone dia. Dia dah lama kan bearish kan. Daily lagi awal lah dia punya bearish zone dia habis kat sini. Dia bearish sikit. Ini second bullish area kan. So sepatutnya dia tak akan drop sangat dah lah. Okay. Dia dah teruk sangat dah drop sebelum ni. 80 kalau saya tengok dalam fasa yang keberapa? 3, 4. Wave 4. So tunggulah. 80 kena tunggu. Dia agak slow sikit. Dia tak habis lagi accumulation. Sebab dia dah naik tinggi kan. Dia dah ada exit signal kat situ. Dia drop. So dia extended wave 4. 80 extended wave 4. Okay, saya tengok satu lagi. OpenSys. Dan kita bersurai. OpenSys kalau tengok daily chart cantik. Ada signal. Okay, daily chart dia almost tamat dia punya red zone dia. Sini pun kalau tengok FE2 dia dah habis dah dia punya bearish area. Kat bawah ni dah mula cross over kan. Dia dah cross dia punya midline dan ke atas.
green line dia dah mula cross over red line. Okay, dah agak menarik kat situ. Volume pun okay, ada entry signal. Weekly macam mana? Weekly je ada ni sikit lah Dia baru nak kuncup yang green zone sebelum ini. Kalau sekiranya dia betul-betul kuncup dan jadi merah, hati-hati. So maksudnya dia akan drop lagi lah. Tapi kalau dia tak jadi merah, dia kuncup sekejap dia dan dia sambung hijau balik, then okay. Kalau dia sambung hijau balik. Kalau lah kalau dia sambung hijau balik. Kalau dia tak sambung hijau, dia jadi merah, dia kena ni lah. Kena lari lah. Tapi sekiranya tuan-puan buat dia punya channel, itu channel dia lebih kurang lah saya buat. Dia masih berada dalam uptrend punya channel. Okay, masih berada dalam uptrend punya channel lah. Okay. Cuma saya nampak daily dia agak menarik lah. Okay, daily dia agak menarik. Tapi tak sure lagi lah. Kalau dari segi kiraan wave dia, sepatutnya tak habis lagi. Dia punya drop dia tak tahu. Kita tak tahu dia nak corner bila. Tengok volume. Kalau nampak dari segi volume dia ni okay. Volume dia okay. Sebab sini volume besar, sini candle panjang, sini volume lagi besar, candle ni sepatutnya lagi panjang lah. Okay. Next volume akan naik lagi panjang, and then sepatutnya candle akan naik lagi panjang. Itu kalau kita tengok, kalau tuan-puan faham konsep volume price analysis yang ditulis buku dia oleh Anna Collin. Okay, nanti bacalah kalau sekiranya kita tutup 3SUTC ni, nampak kan dia punya apa ni, arrow yang warna merah ni kan, banyak-banyak arrow merah ni kan. So sekarang dia dah mula arrow ni putih yang agak strong. Okay, sebelum ni dia tak strong sangat. Kalau saya buat dia punya macam mana kita nak buat, lebih kurang macam itulah. Dia punya downtrend channel kan. Sekarang dia test dia punya mid downtrend channels, and then kalau dia break ni dia akan test upper downtrend channel. So sepatutnya dia mengarah ke arah itulah. Okay, sepatutnya. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Macam biasalah, kalau kita punya sesi diskusi counter ni kan akan ada banyak counter kan. Cuma tak sempatlah saya nak cover semua sekali sebab kita dah discuss banyak tadi sektorial kan. InsyaAllah kita akan buat satu sesi lain untuk kita discuss counter. Okay, dalam minggu ni lah InsyaAllah dalam minggu ni lah. Kita just discuss counter lah Tapi itulah, saya tak boleh bagi buy call dan sebagainya. Dia menyalahi undang-undang kan. Saya cuma boleh discuss dari segi teknikal. Tuan-puan yang kena decide okey ke tak okey. Okay, tuan-puan kena decide. So tapi kalau nak dapat discussion yang lebih detail apa semua, sertai group lah. Okay, sertai group online coaching. So insyaAllah banyak akan belajar dalam group. Okay, macam-macam dah saya dah sediakan dalam group. Ahli-ahli group pun dah dapat banyak manfaat dah. Okay, sebab apa yang kita dah sediakan dalam group. So okay, sampai kita berjumpa lagi. Kalau sekiranya tuan-puan ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam grup public Telegram juga. So saya bagi link ke grup public Telegram. Okay, kalau siapa-siapa yang belum ada dalam grup public Telegram tu boleh tengok kat situ lah. Saya share dekat bahagian komen dekat Facebook. Okay. Kalau sekiranya nak sertai grup, boleh terus ke saya punya laman web www.bursatraders.com. Okay, bursatraders.com. Dia boleh check lah info yang ada kat situ. Okay, so sampai di situ dahulu. Kita tangguhkan sesi pada kali ini dengan kafaratul majlis. Dan kita akan jumpa lagi insyaAllah di lain waktu. Pada minggu ni lah insyaAllah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.